Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan kita telah melalui satu tempoh yang mana sebelum ni kita dah pun melakukan ibadah korban kita. Alhamdulillah kepada mereka yang telah menunaikan, yang mana dah menunaikan hajat yang dah selesai tu, Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak berkongsikan juga sedekah kita untuk siapa sebenarnya. Bersama dengan saya di pentas, Assalamualaikum, Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Peduli Insan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi Ustaz, jumpa lagi. Alhamdulillah Ustaz. Dan Ustaz, sebelum ni Hari Raya Korban dah pun selesai Ustaz. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia telah melaksanakan satu kempen Ustaz ya. Hashtag Korban for Ummah 2020 khusus untuk memberi bantuan kepada rakyat Syria. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan kempen yang sentiasa berjalan ni Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kempen Korban for Ummah yang kita lakukan bermula daripada awal bulan 7 lah dalam persediaan kita nak menghadapi Aidil Adha baru-baru ini. Dan alhamdulillah kempen kita untuk kita kumpul penyertaan korban daripada saudara-saudara kita di Malaysia ini untuk kita bantu mereka-mereka yang memerlukan di kalangan pelarian-pelarian Syria, yang mana kita kempen untuk kita berikan sama ada daging korban lah, sama ada korban ataupun dalam bentuk sedekah. Dan alhamdulillah kita dah berjaya dan kita selesaikanlah program tersebut. Sebelumnya macam mana Ustaz, matlamat telah tercapai? Kita masa, kalau tuan masih ingatlah, kita punya kempen sebelum ni kita bagi tahu kita target itu untuk capai lebih kurang dalam 1,000 bahagian, 1,000 bahagian. Alhamdulillah kita kalau kita boleh pecahkan, kita dapat sekitar 600 penyertaan korban bahagian, alhamdulillah, dan yang lain itu kita dapat dalam bentuk sedekah al-adha. Alhamdulillah. Dan itu yang kita kata cukup menggembirakanlah. Bukan setakat kita tapi mereka yang ada di sana, alhamdulillah. Setuju. Baik Ustaz, untuk hashtag Korban for Ummah ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai kejayaan kempen ni, hasil sumbangan orang Malaysia Ustaz. Betul. Kalau kita tengok memang sepenuhnya lah kutipan kita tu daripada Malaysia, walaupun penyertaan juga daripada orang luar lah, tapi kempen kita tu berjalan di sini. Dan kita, kalau kita bicara tentang berapa jumlah orang yang mendapat faedah tu, kita boleh anggarkan sekitar lebih kurang dalam 20,000 keluarga. Hasil dari 1,000 tu 20,000 keluarga, yang setiap daripada keluarga tu kita kata dalam 5 orang. Jadi alhamdulillah kita kata jumlah yang cukup baiklah untuk mereka-mereka yang sana dalam kelaparan tu. Baik Ustaz, kempen hashtag Korban for Ummah ni sedikit sebanyak dah berjaya membantu ramai keluarga dan juga saudara kita di Syria dari krisis kelaparan. Dan apa perasaan mereka Ustaz ketika pihak dari Peduli Insan menghulurkan bantuan ataupun bentuk keperluan dari segi diri mereka, makanan mereka, bagaimana Ustaz? Dia cerita, maksudnya apa yang mereka terima tu kadang-kadang tak ditunjukkan melalui melalui kata-kata, tetapi kadang-kadang ditunjukkan melalui air mata yang mengalir. Ialah bila kita fikir mereka tak makan dah daging tu dah hampir bertahun. Masa setiap kali Aidil Adha datang, barulah mereka akan menjamah daging. Ataupun ada sebahagiannya yang tak ada makanan langsung secara total. Jadi datangnya apa je makanan, tiba-tiba yang datang tu daging, lebih daripada apa yang mereka expect lah. Jadi satu benda yang sangat mereka gembira. Dan daripada respon yang kita terima, ada yang menangis, ada yang kita kata berkali-kali bersyukur dan berdoa lah kepada mereka-mereka yang menyumbang. Dan moga-moga apa yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Dan amalan bersedekah ni memang sesuatu yang amat digalakkan dalam Islam dan untuk membantu memaklumkan kehidupan saudara sesama Islam kita. Dan yang tidak begitu bernasib baiklah, mungkin Ustaz boleh kongsikan mengenai beberapa program ataupun inisiatif selepas ini yang dilakukan, yang dijalankan oleh Peduli Insan. Okey. Pertama sekali, sekarang ni kita baru selesai yang sedekah adha dan Korban for Ummah. InsyaAllah
dalam 2-3 tempoh terdekat ni kita akan selesai agihkanlah. Cuma dalam masa terdekat ni insya-Allah bermula awal bulan 9 nanti, September, kita akan mulakan kempen baru yang kita panggil sebagai kempen sampaikan kehangatan. Sampaikan untuk musim sejuk. Musim sejuk, ya. Ya. Jadi mereka sangat memerlukan. Sebab apa tuan, kalau kita tengok kita dalam kempen yang kita sebut kita berjaya kumpul hampir dari 1,000 korban ini, sebenarnya cukup untuk beberapa hari je lah dia orang makan. Tetapi dalam masa yang sama keperluan mereka sentiasa berterusan dan masih perlu kepada sokongan dan kebersamaan orang ramai bersama dengan mereka, insya-Allah. Jadi kita lancarkan pula kempen baru yang mana kempen ini bukan sekadar makanan, tetapi kita akan berikan kita kata kehangatan, kita berikan pemanas, kita berikan sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka daripada risiko kematian disebabkan oleh kesejukan yang melampau di sana. Mungkin Ustaz boleh kongsikan gambaran sedikit mengenai orang kata kediaman ataupun tempat tinggal, bagaimana keadaan mereka di sana pada musim sejuk sebelum ini, Ustaz? Okey. Kami sendiri pergi ketika mana salji yang sampai ke lutut, ketika mana kesejukan mencecah di bawah paras 5 minus 5, di bawah paras sifar lah, di bawah paras sifar. Kesejukan yang sangat-sangat melampau, yang mana mereka hanya hidup beralaskan kanvas nipis yang kita kata di luar kemah dan di dalam kemah kesejukannya hampir sama. Allah. Jadi sesuatu yang kita kata macam saya yang duduk di luar daripada kereta sebab sampai tu tak mampu untuk duduk lebih dari 5 minit, kami terpaksa masuk balik sebab terlalu sejuk. Jadi mereka hidup dalam keadaan yang macam tu. Mungkin mereka dah terbiasa sikit tapi tetap keadaan tersebut boleh kita kata meragut nyawa. Sampai bila mampu bertahan, Ustaz. Baik Ustaz, sekiranya ada pihak di kalangan penonton TV Al-Hijrah yang sekarang yang sedang menonton ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin menyumbang kepada inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh Peduli Insan, Ustaz, macam mana cara dia? Okey, sekarang ni kalau bagi yang ingin menyertai kita dalam membantu rakyat Syria ini, kita boleh tengoklah dalam kita punya hotline kita. Begitu juga dengan platform-platform media yang kita ada, seperti mana dalam nombor telefon mungkin tertera sekarang ni dalam di kaca TV. Begitu juga dengan FB Peduli Insan ataupun kita tulis Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, dan IG juga peduliinsan.my. Begitu juga dengan web kita lah. Sekarang ni kita punya web www.insancare.org. Jadi setiap perkembangan dan cerita-cerita baru bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh mereka kami masukkan dalam platform media yang kami sediakanlah, insya-Allah. Baik, nombor telefon dah pun tertera di kaca TV anda ataupun terus ke laman sosial Peduli Insan untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut, dan sedikit harapan daripada Ustaz kepada orang ramai di luar sana tu bagi membantu mereka ataupun membantu saudara se-Islam kita yang memerlukan. Ya, harapan kami kita sebagai kita kata bersaudara dengan mereka, jangan kita rasa macam cukup sekali kita beri, kita rasa mereka akan dapat untuk tampung dan teruskan kehidupan seperti biasa selepasnya. Jadi kebersamaan kita ini diperlukan sentiasa untuk mereka, dan mudah-mudahan akan ada tangan-tangan yang sedia untuk kita kata berganding bahu dengan kami untuk kita sampaikan dan kita berikan sedikit harapan dalam mereka menghadapi kesusahan agar tidak bersorangan, insya-Allah. Insya-Allah. Kami di TV Al-Hijrah sentiasa mendoakan yang terbaik. Semoga segala urusan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Peduli Insan sendiri. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan anda di luar sana tu boleh membantu saudara se-Islam kita dengan memberikan sedikit sumbangan. Terus layari laman web Peduli Insan untuk mengetahui dengan maklumat dengan lebih lanjut, insya-Allah. Dan kita nak berhenti berehat dulu sekali lagi. Kita akan kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.